wa adillatuh. Dalam bicarakan bab sujud disebut secara detail. Yang dimaksud tapak kaki ialah perut jejari kaki. Arti masa kita sujud, kita kena lipat jari kaki kita tu sekira-kira ujung tapak kaki mengenai tapak sujud. Itu sujud yang sempurna. Tapi malangnya hari ni dia, kerana kita tak tahu, tak faham apa ramai orang yang bersolat, dia pacak kaki dia. Masa sujud dia pacak, dia tekak kaki dia. Sikit ujung jari tu kena tempat sujud. Ataupun dia luruskan, hanya kuku kena tempat sujud. Ataupun dia silang kaki, bahkan dia angkat kaki. Maka semua ini, kata Syekh Wahbah Zuhali, sujudnya tidak sempurna. Bila sujud tidak sempurna, satu rukun sudah rusak. Bila satu rukun sudah rusak, sembahyangnya tak sah atau batal. Maka sebab itu, kita kena perhalusi. Jadi ulang sekali. Tuan-tuan, bila mana kita sujud, ingat, kaki kita tu kita lipat jejari kaki, sehingga semua perut jejari kaki ini kena tempat sujud. Jangan main pacak-pacak. Jangan main lurus. Jangan main silang-silang. Tekan betul-betul. Itu sujud sempurna. InsyaAllah mudah-mudahan salat kita sah dan Allah terima. Jangan ke mana-mana. Kita sambung lagi selepas ini insyaAllah. Ya, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Kita teruskan lagi pembicaraan kita mengenai ibadat salat. Dan saya difahamkan ada pemanggil di talian. Sila, siapa yang pemanggil? Siapa di talian? Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa yang manggil ni? Nama saya Kamarul Zaman bin Abdul Ghani. Kamarul Zaman. Saya dari Seremban. Ya, ya, ya. Soalan saya, Ustaz. Ya, ya. Sebelum kita baca Fatihah, Ya. dalam semayang, bolehkah kita baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim? Dan bolehkah kita baca amin selepas baca Fatihah setiap kali kita semayang, dalam waktu semayang? Oh, itu aja. Itu saja. Ya, baik. Baik. Terima kasih. Sebenarnya, ijma' para ulama mengatakan bahawa A'udzubillahi minasyaitonirrajim itu bukan daripada surah Fatihah. Dia tak ada kena-mengena dengan surah Fatihah. Cuma ulama-ulama berpendapat mengatakan bahawa berpandukan kepada firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonirrajim. Shadaqallahu azim. Yang bermaksud apabila kamu hendak membaca ayat-ayat Quran, maka hendaklah kamu dahulukan dengan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka atas dasar inilah atau dalil inilah ulama-ulama fiqh kata dalam salat sekalipun sebelum kita membaca Fatihah, sebab itu Quran, maka disunatkan bahkan seelok-eloknya kita dahulukan dengan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Contohnya kalau kita katalah sembahyang Isyak, rakaat pertama bacaan kita kuat, maka sebelum baca Fatihah kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim perlahan, lepas tu kita sambunglah bismillahirrahmanirrahim. Rakaat yang kedua begitu juga, kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim sambung dengan Fatihah. Tapi rakaat yang keempat bacaan perlahan, boleh kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim dan teruslah dengan baca surah Al-Fatihah. Dan ulama-ulama menggalakkan kita baca a'udzubillah sebelum setiap kali kita baca Fatihah walaupun dalam salat. InsyaAllah mudah-mudahan sudah ke zaman dapat faham ya. Okey, kita balik pada cerita mengenai salat. Saya tertarik kalau soalan tadi ada saudara yang bertanya mengenai solat jamak. Berapa lama seorang itu boleh mengerjakan solat qasar dan jamak? Kerana saya dapati masih ada segelintir kalangan kita yang tak faham. Tadi saya dah kata dah, siapa musafir, siapa yang bermukim, siapa yang bermustautin. Kita mesti ingat, pegang kaedah ini. Orang yang musafir ialah orang-orang yang berniat, berqasad, bercita-cita untuk tinggal di suatu tempat tidak melebihi 3 hari 3 malam tanpa mengambil kira hari dia sampai dan hari dia nak keluar. Berarti 5 hari lah. Baik, kalau begitu, kalau kita niat, kalau saya niat nak pergi tinggal di Johor Bahru ke, di Kedah ke, saya niat yang saya nak tinggal sana selama 7 hari 7 malam. Saya nak duduk di Johor Bahru selama 7 hari 7 malam. Maka sebaik saya sampai di kawasan itu, maka saya bukan lagi orang musafir. Sebab saya niat tinggal 7 hari. Saya dianggap sebagai orang bermukim. Maka pada ketika itu, tak boleh lagi solat jamak, tak boleh lagi solat qasar. Tapi persoalannya, kenapa masih ada orang-orang yang mengatakan
3 hari pertama boleh buat solat qasar dan jamak. Mana ada tiang pertama lagi dah? Tak timbul solat tiang pertama. Sebab dia bukan musafir lagi dah. Dia orang bermukim. Bila dia mukim, tak boleh lagi buat solat qasar. Tak boleh solat jamak. Sebab dia orang bermukim. Ini orang salah faham. Okey. Oleh kerana ada panggilan di talian. Ada siapa yang di talian? Siapa di talian? Ya, siapa di talian? Hello. Ya, teruskan. Hello. Ya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Dato'. Ya. Saya nak tanya yang pasal sujud tadi. Mengenai? Pasal sujud tadi. Pasal 7 tadi? Ya. Kadang kaki saya sakit. Saya tak dapat tegakkan saya punya jari, saya luruskan. Ya, itu saja. Itu saja. Kemudian kalau kita sembahyang tak tahu makna kan Datuk, macam orang tua-tua dulu tu macam mana tu Datuk? Ya, baik. Okey, terima kasih. Ada 2 soalan ya. Okey, yang pertama saya sebut tadi, bila kita sujud, dia kena 7 anggota kena sujud. Jadi di antaranya ialah 2 tapak kaki. Jadi ulama-ulama kata, termasuk Syekh Wahbah Zuhaili kata, yang dimaksud tapak kaki itu ialah perut jari kaki, bukan ujung kaki. Jadi perut jari kaki. Mana bagi orang yang tak boleh nak lipat kaki dia, memang dah kaki dia keras macam balak misalnya, maka Allah kata la yukallifullahu nafsan illa usaha. Kalau dia tak dapat, tak mampu, buat macam mana? Sekadar yang termampu. Sebab itu Imam Syafi'i dalam kitab ada menyebut, dia kata paling-paling tidak memadailah perut ini di bawah ibu jari. Kalau tak dapat, memadailah perut ibu jari. Cukuplah, tapi jangan tegakkan. Okey, lepas tu kita katakanlah, bila mana kita nak bersolat dan sujud khususnya, pastikan supaya jari kita lipat. Sekap mana yang boleh. Soalan yang keduanya mengenai bacaan dalam solat yang tak faham. Sebenarnya kalau kita cakap kaedah baca Quran ini, dia ada 3 peringkat. Ada 3 peringkat ya. Yang pertama sekali, orang-orang yang boleh baca Quran, yang pandai baca Quran, dia baca dengan elok, baca dengan baik, itu peringkat pertama. Baca Quran dengan elok, peringkat pertama. Kalau sekiranya nak masuk peringkat yang kedua, ialah dia baca dan dia faham apa yang dia baca. Itu peringkat yang kedua. Peringkat yang ketiga, dia baca, dia faham dan dia amalkan. Itu hebatlah. Tapi kalau kita tak faham apa, tiba-tiba kita baca Al-Quran, bacalah beberapa ayat yang kita hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Kita hafal, tapi makna tak faham. Sembahyang kita masih sah sebenarnya. Sebab segi hukum pun ulama-ulama mengatakan bahawa bacaan surah itu sunat saja. Adapun bacaan Fatihah, itu yang jadi rukun. Sebab itulah kita kena baca Fatihah elok-elok, baca Fatihah betul-betul. Okey, ada panggilan. Silakan. Siapa di talian? Halo. Ya, silakan. Halo. Ya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Ya. Ya Ustaz, saya Muhammad Zaidi bin Radhi daripada Subang. Ya. Saya nak tanya Ustaz. Masalah apa? Masalah kalau kita jadi makmum, kalau imam kita terbatal, kita nak menggantikan imam macam mana? Kalau waktu sujud ke? Kalau waktu saya dengar rampasan kuasa macam mana tu? Ya, baik. Ya, baik, terima kasih. Ini daripada orang Subang ya. Okey, baik. Kalau imam batal, orang yang selayak menggantikan imam itu ialah orang yang duduk di belakang imam. Sebab itulah orang yang nak duduk belakang imam tu bukan calang-calang orang. Orang yang nak duduk belakang imam, dia co-pilot. Maksudnya dia bersedia untuk ambil alih imam jika sekiranya imamnya terbatal. Cuma soalan macam mana dia nak ambil alih? Kalau sekiranya imam terbatal tengah-tengah sujud. Imam batal tengah sujud, dia batal semayang. Jangan pula imam lari meninggalkan makmum tengah sujud. Ini dah berlaku ni, tengah-tengah sujud, imam kain dia koyak. Dia pun bangun pelan-pelan, lari masuk bilik keluar. Dia tinggal makmum tengah sujud. Kita nanya, apa tak nanya? Berapa lama makmum nak sujud? Maka sebab tu imam kena faham. Bila dia batal tengah sujud, dia kena guna suara dia, Allahu Akbar, bangunkan makmum yang tengah sujud. Jadi bila makmum dah bangun, maka dia tutup hidung, dia belahlah. Jangan bercakap, gua punya wuduk, gua punya batal, gua solat batal, lu take over lah, gua nak belah. Mana boleh cakap dengan makmum? Dia bagi isyarat,
Okey, masa itu kebetulan kalau duduk antara dua sujud, maka bila imam dah lari, yang di belakang imam tadi atau siapa saja, dia ambil alih take over suara saja. Suara saja. Ada Allahu Akbar, dia sujud yang kedua. Lepas tu Allahu Akbar, bangun daripada sujud. Bila bangun tu duduk ke berdiri? Itu soalannya. Bangun, duduk ke berdiri? Kalau dia bangun tu berdiri, maka kita berdiri itulah dia melangkah dan bergerak ke hadapan. Tapi kalau dia bangun tu dia duduk untuk tahiyat akhir kan contohnya, tahiyat awal kan contohnya, tak payah dia mengesok ke depan. Mengesok teruklah. Dia duduk tempat yang sama, sampailah dia berdiri atau sampai habis bagi salam. Kalau ada peluang dia berdiri, masa berdiri itulah dia bergerak ke depan, ambil alih tempat imam. Kalau tidak, kalau dia dah duduk atau sujud, tak payah bergerak ke hadapan, cuma ambil alih suara sahaja. Sebab itulah muslimin, muslimat itu rahmati Allah. Banyak perkara-perkara yang perlu kita ketahui. Bahkan kadang-kadang berlaku, bila imam tak tahu, imam tak faham, bila dia batal tengah sujud, dia lari tinggal makmumnya. Ini dah berlaku pun. Cuba tuan-tuan bayangkan kalau imam tengah-tengah sujud, makmum pun sujud, imam lari tinggal makmum dia. Berapa lama makmum nak sujud agaknya? Itu kacau tu. Okey, oleh kerana ada panggilan masuk kita terima panggilan. Ya, siapa di talian? Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, silakan. Saya Nazdi dari Rawang. Ya. Nak tanya bab wudu. Ya, silakan. Soalan pertama bab wudu. Masa permulaan nak niat tu, ya. Saya dengar ustazah contoh kata wudu ni kena letak di kepala dan niat di dalam hati. Yang soalan kedua masa takbir. Saya tengok ada juga orang yang takbir dia tak ada niat Arab terus Allahu Akbar. Yang tu saja Ustaz. Ya, baik, terima kasih. Mungkin soalan pertama, soalan pertama tu agak kurang jelas sikit. Cuma saya faham begini ya. Mengikut Imam Syafi'i atau mengikut dalam mazhab Imam Syafi'i, bila mana kita nak ambil wudu, masa untuk kita berniat wudu ialah masa kita membasuh muka. Masa mula muka mengenai air. Masa basuh tangan tak ada niat lagi. Bismillah saja. Masa kita komo masuk hidung pun tak ada niat lagi. Semasa kita ambil air, kita sapu muka, sebaik air kena muka kita, masa itulah kita niat nawaitul wudu lillahi ta'ala. Sama ada kita sebut di mulut ataupun niat di hati. Itu masa untuk berwudu mengikut mazhab Syafi'i. Adapun mengikut mazhab Maliki, dia berniat masa di awal wudu. Ketika mana tak nak mula ambil wudu, itu masa niat dia. Itu perbezaannya. Adapun yang keduanya, kita katakan masa takbir. Bila mana kita takbir, mungkin timbul soalan. Kadang-kadang orang tak faham. Takbir ini kita kata Allah Akbar ke angkat tangan. Sebenarnya bukan angkat tangan. Itu angkat tangan itu sunat. Yang menjadi takbirnya ialah Allahu Akbar. Bila mana kita takbir, ulama fiqh kata muqaranah. Maknanya kita niat bitakbir. Niat masa kita kata Allahu Akbar. Tak berlafaz. Niat di mana? Mahalluhu fil qalb. Tempatnya di hati. Masa kita kata Allahu Akbar, itulah kita pasang niat yang kita nak sembahyang zuhur ke, nak sembahyang fardu subuh ke, nak sembahyang seterusnya. Adapun yang kita kata usalli fardhu, itu sunat saja. Imam Syafi'i kata disunatkan niat sebelum sembahyang untuk membantu menolong hati kita berniat semasa kita kata Allahu Akbar. Maka sebab itulah kalau kita tak nak niat pun tak apa, tapi usalli. Kita berdiri saja, tiba-tiba Allahu Akbar. Dalam itulah kita niat. Maka tak ada masalah. Jadi ini timbul khilaf, timbul pertengkaran, timbul balahan. Bertekak kata ada usalli, tak ada usalli. Cuma Imam Syafi'i dan orang-orang sependapat dengannya mengatakan bahawa usalli fardhul maghribi, niat bit talaffuz itu dengan menyebut itu adalah sunat saja. Tak buat pun tak apa. Yang penting niat ialah mahalluhu fil qalb, di hati, iaitu muqaranah bit takbir, serentak dengan kita melafazkan Allahu Akbar. Masa itulah kita lafaz niat kita. Insya-Allah muslimin muslimin dirahmati Allah, jangan ke mana-mana. Masih banyak perbincangan yang kita utarakan dan kita ketemu lagi selepas ini insya-Allah.
Ya, Alhamdulillah muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Kita bertemu lagi dan saya dipahamkan ada panggilan di talian. Ya, silakan, siapa di talian? Siapa di talian? Halo. Ya, teruskan. Halo. Ya. Halo. Ya, teruskan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullah. Saya nak tanya Ustaz. Ya. Baru ni saya ada dengar ceramah. Ustazah saya kata kalau kita tertinggal sembahyang satu waktu tu kita kena bayar RM1.50. Saya nak pastikan dengan Datuk. Betul tak kita kena bayar sembahyang tertinggal tu? Wah, ini soalan ni pelik sikit ni. Saya tak pernah dengar lagi masalah ini. Rasa-rasa saya dah banyak kitab fiqh saya baca. Tapi tak ada pula mengatakan barang siapa meninggal salat dia kena bayar RM1.50. Nak bayar pada siapa tu? Ustazah tu ke? Sebenarnya tak ada. Yang ini karut. Maknanya orang-orang yang meninggalkan salat, sama ada dia sengaja atau tak sengaja, dia wajib qada, wajib mengqada salat yang ditinggalkannya itu. Kalau boleh disegerakan supaya bila dia meninggal dunia nanti dia tak tertanggung hutang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun kalau ada pendapat ustaz mengatakan barang siapa tak sembahyang boleh bayar fidyah, barang siapa tak sembahyang boleh bayar RM1.50, ini hanya pembohongan yang amat nyata. Tidak ada nas yang mengatakan orang yang tinggal sembahyang dia boleh bayar dengan duit atau berganti dengan barang yang lain. Ini karut dia, itu tak ada. Okey, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Saya masih lagi tertarik untuk bicarakan soal solat, khususnya mengenai solat jamak, mengenai solat qasar. Sebab saya dapat fahamkan masih ramai di kalangan kita yang tidak faham. Yang tak faham sebenarnya. Saya nak ulang satu tenang saja. Kita kena faham istilah ataupun kaedahnya. Faham siapa musafir, siapa bermukim, siapa mustautin. Kita apa itu? Musafir orang yang niat untuk tinggal di suatu tempat, tak kira di mana, kampung dia ke, tempat lahir dia ke, mana-mana saja. Tidak melebihi 3 hari 3 malam, maka dia musafir. Tapi kalau dia niat lebih dari 3 malam, 7 hari, 10 hari, sebulan, 2 bulan, maka dia bermukim. Kalau dia niat untuk tinggal selama-lamanya, dia mustautin. Adapun qasar jamak untuk orang musafir saja. Tapi kalau niat 7 hari dah bermukim, macam mana boleh berjamak selama 3 hari yang pertama itu? Ini bohong. Okey, oleh kerana ada panggilan ya. Ada panggilan di talian, silakan. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullah. Ustaz. Ya. Saya nak tanya pasal solat jamak. Ya, teruskan. Begini Ustaz, kan selalunya kita dengar jamak, dia orang selalu aplikasikan jamak semasa musafir. Jadi saya nak tanya pasal jamakkan hajat yang selalu jarang kita dengar dan jarang kita praktikkan. Katanya ada selalunya dilakukan oleh doktor yang melakukan pembedahan selama berjam-jam ataupun pelajar yang melakukan yang belajar di luar negara, mungkin kerana jadual kelas yang padat dan negara tu dia bukan mengamalkan agama Islam. Jadi saya nak tanya mengenai hadis-hadis dalil-dalil yang sahih supaya kita dapat praktikan dan memang jamak sebab hajat ni memang boleh dilakukan untuk mazhab Syafi'i. Tak faham tak? Soalan saya. Tak begitu jelas soalannya. Tak begitu. Cuba ringkaskan, jelaskan. Ringkas saja. Begini, boleh Ustaz terangkan mengenai jamak sebab hajat, ini dalil-dalil yang sahih dan jamak solat hajat, pengamalannya. Nanti jamak solat hajat. Jamak kerana hajat. Ya, okey. Ya. Baik, saya faham begini ya. Sebenarnya mengikut mazhab Syafi'i, mengikut pendapat Imam Syafi'i rahimahullah, orang-orang yang diharuskan jamak dan qasar ada beberapa syarat. Yang pertama, jamak dan qasar boleh dilakukan bagi orang-orang yang berjalan jauh. Berjalan jauh yang melebihi 2 marhalah. Atau hari ini kalau guna dengan kilometer, ialah lebih kurang 95 kilometer. Atau dengan batu lebih kurang dalam 62 batu lebih kurang lah. Maknanya 90 kilometer ataupun 60 batu lebih. Maka boleh dia mengerjakan jamak dan qasar. Satu. Yang kedua, mesti perjalanan itu untuk tujuan yang baik. Tak boleh untuk tujuan nak buat maksiat.
tapi tujuan nak buat benda-benda yang tak senonoh, niat tujuan yang baik, maka boleh dia buat qasar dan jamak. Adapun yang dipersoalkan para ulama ialah kalau saya nak buat jamak takhir. Kalau buat jamak takhir tak masalah. Zuhur dengan asar, saya mulakan dengan zuhur, saya ikuti dengan asar. Maghrib dan isyak, saya mulakan maghrib, saya ikuti dengan isyak, tak masalah. Tapi yang diperbincangkan dan dipersoalkan ialah jamak takhir. Saya nak buat, bila mana buat zuhur dengan asar di waktu asar, mana yang saya nak dahulukan? Ada ulama kata kita dahulukan yang dahulu. Itu zuhur dahulu, kita buat zuhur dulu, lepas tu kita buat asar. Tapi ada pendapat kata kita dahulukan yang punya waktu, iaitu asar, lepas tu baru kita buat zuhur. Maka saya kata kalau kita nak dahulukan yang asar, lepas tu baru nak buat zuhur, sama seperti kita qada zuhur. Kita mengerjakan asar, lepas tu kita qada zuhur. Maka sebab itulah ada ulama, dari segi aqwal ulama, jumhur ulama kata cara yang lebih baik ialah kita dahulukan yang dahulu. Artinya kita buat zuhur dulu, lepas tu baru kita ikuti dengan asar. Kalau buat jamak takhir maghrib isyak, kita dahulukan maghrib, kita ikuti dengan isyak. Itu cara kita mengerjakan jamak takhir mengikut mazhab Imam Syafi'i. Tetapi ada mengikut pahaman mazhab lain. Mazhab seperti Syiah contohnya. Orang-orang Syiah berpendapat mengatakan bahawa solat jamak boleh dilakukan oleh siapa sahaja yang keluar dari rumah dia. Bila dia keluar dari rumah dia untuk tujuan, ada tujuan. Nak keluar nak beli rokok ke, nak keluar nak pergi main ke, asal keluar dari rumah ada tujuan saja, dia sudah boleh buat jamak qasar. Kita telah terima, ini bukan mazhab kita. Ya, oleh kerana ada panggilan ya. Saya dapat ada panggilan. Sila siapa dalam talian? Siapa di talian? Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, ha? Ya, ya. Okey, ada satu soalan, ada dua soalan sebenarnya. Ya, ya. Okey, satu soalan pasal gerakan dalam sembahyang lah. Okey, katakan kita daripada sujud, kita nak bangkit, nak bangun untuk rakaat kedua, kita takbir, kita angkat tangan. Sebab saya dibanungkan bila kita angkat tangan pada takbir yang kedua tu, padahal tak disyariatkan. Ya, ya. Disyariatkan. Jadi bila kita angkat tu dia dianggap sebagai gerakan yang tak disyariatkan, jadi gerakan tu haram. Jadi bila kita angkat dua tangan dan letak balik dua tangan, dah jadi 4 gerakan. Jadi dah sebatal solat tu. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua Ustaz, ini masalah saya, actually saya orang Perlis. Problem kita di Perlis ni macam-macam, dengarlah ada yang apa ikut sunnah, tak ikut sunnah. Jadi nak minta ustaz lah, orang-orang yang apa, ustaz pun saya Perlis untuk clarifikan benda ni. Contohnya macam di Perlis ni dia dipertikaikan semayang bismillah baca kuat. Apa ni, kalau waktu nak salam tu, kalau tak boleh tengok ke tengah, tak boleh tunduk. Macam-macam lagi lah, itu antara contohnya. Saya rasa ustaz pun faham, sebab ustaz pun boleh. Jadi Saya tak faham soalan yang kedua. Memang ustaz pun tahulah, bila kita, macam saya dekat sini ada duduk lama ya. Dan soalan yang kedua saya tak faham apa maksud soalan. Maksud soalan dia. Dia bukan, saya bukan soalan, saya nak mengadu. Okey, nak mengadu dekat ustaz yang mana kita ni dipelit. Tak kira lah mana-mana. Ya, apa soalannya? Dia. Apa soalannya? Pencanggahan dia di antara actually tak ada soalan. Tapi nak cakap dekat ustaz dekat Perlis ni, dia banyak pencanggahan. Antara dia cakap kalau semayang tak boleh bismillah kuat, kalau bagi salam tak boleh tengok tengah. Jadi macam mana tu? Macam nak tanyalah ustaz, dekat Perlis ni macam mana keadaan dia tu? Ya, baik, terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Yang pertama, memang kalau terlihat dalam kitab-kitab fiqh pun ada menyebut bahawa angkat tangan ini yang pertama sekali angkat ketika takbiratul ihram, itu ijma' ulama. Masa kita takbiratul ihram, kita angkat Allahu akbar, satu. Yang kedua, masa kita nak rokok, bila kita habis walam yakul lahu kufuwan ahad, kita nak rokok, kita angkat Allahu akbar, itu ijma'. Bangun daripada rokok, sami Allahu liman hamidah, itu ijma'. Habis. Adapun bangun daripada sujud ke berdiri, itu tidak ada takbir pun ijma'. Tidak ada angkat tangan, bukan tak ada, tidak ada angkat tangan, itu ijma'. Ini tak senanglah. Adapun bangun daripada tahiyat awal ke berdiri, itu khilaf. Ada ulama kata angkat tangan, ada ulama kata tak ada angkat tangan. Kita terpulanglah. Okey, soalan yang keduanya mengenai bacaan bismillah dalam salat di awal Fatihah. Sebenarnya ini ada khilaf pendapat. Ada ulama-ulama berpendapat mengatakan bahawa bismillah itu salah satu ayat-ayat surah Fatihah. Maka dia baca bismillah kuat. Ada orang mengatakan bismillah itu bukan daripada surah Fatihah,
maka dia tak baca kuat. Dia start, dia baca perlahan, dia start. Alhamdulillahirrahmanirrahim, itu benar khilaf saja. Dari segi perselisihan pendapat ulama berpadu hadis-hadis Nabi. Maka terpulanglah, mana-mana tidak buat. Oleh kerana ini khilafiyat, ikutlah. Walau bagaimanapun, oleh kerana masa tidak mengizinkan, tuan-tuan, puan-puan, jangan ke mana-mana. Besok ada peluang lagi. Besok di hari, esok Ahad pagi, di waktu yang sama, kita bertemu lagi. Untuk mengakhiri acara hari ini, mari sama-sama kita menadah tangan. Kita memohon doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka imanan yubashiru qulubina wa yakfina sadiqa. Hatta na'lamu annahu la yusibana illa ma katabta lana wa narda bima qasamta lana ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana binul iman. Ya Allah, kau suluhkanlah hati-hati kami dengan cahaya iman dan ketakwaan untuk kami beribadat menjambamu ya Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau jadikanlah kami, keluarga kami, anak-anak kami, saudara mara kami daripada orang-orang yang mengerjakan salat. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kami keselesaan, kesejahteraan dalam melaksanakan ketaatan dan peribadatan kepada-Mu ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Sekian aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Saya bertemu lagi besok pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.